Okay, so siapa yang dah boleh buka tu buatlah sekali. So ni adalah Na, lepas tu followed by sulfur and then oxygen. Semua elemen, nama pun elemen, so tulis dalam bentuk atom lah. Jangan tiba-tiba sini O2. Okay. Alright, so O semuanya dalam atom. Atom tu satu sahaja. Lepas tu teacher bagi tahu dah kalau lah percentage, kalau percentage yang dibagi contoh 29.08, 40.65, satu lagi 30.27, so terus convert dia jadi gram. Okay, so macam mana buat? Macam ni je lah. So teacher cakap dah mass, letak siap-siap gram kat sini. So dalam table ni tak perlulah nak serabut-serabut dengan perkataan G tu kan. Ni adalah semua dalam gram. Okay, teacher ada satu benda nak tunjuk sekejap lagi. Alright, so number of mole agak-agak nak pakai formula mana kalau kita ada mass? Mole darab dengan molar mass. Darab ke? Bahagi. Mass over molar mass. So molar mass ni boleh cari sepatutnya teacher tulis lah kat sini. Na berapa? Na 23, oksigen 16, sulfur sekejap. Sulfur berapa 32. Okay, sepatutnya soalan bagi dah lah. Alright, so bolehlah kira mass 29.08 bahagikan dengan 23 akan dapat 1 point. Ini yang banyak-banyak ni teacher nak tunjuk ni. Okay. Right, next. N 40 bagi dengan 32. Siapa yang boleh buat terus kat iPad buat. Siapa yang tak nak kena salin dulu tak apa, teacher record ni. Tengok je lah. Okay, akan dapat 1.2703. Satu lagi N 7 bahagi 16 akan dapat 1.8919. Okay. Alright, so mole ratio nak buat apa pula bila kita dah kira number of mole? Ingat lagi tak? Mole ratio nak buat apa? Bahagi dengan mole terkecil. Bahagi dengan Yes, bahagi dengan number of mole yang paling kecil. So yang mana yang paling kecil adalah sodium. Ini paling kecil kan? So ini divide by smallest n. Senang je lah. So since sodium ni yang paling kecil, so dia akan darab dengan diri sendirilah. Ni sebab apa teacher tunjuk, sebab ada lagi yang confused and ada satu lagi method teacher tak tunjuk lagi sebab teacher nak buat dulu. And then memang teacher plan masa slot nak ajar balik method tu. Okay, akan dapat dalam 1 jugalah sebab beza dia 1.27 bahagi 1. Kejap, ada orang nak masuk ke? Waiting, ada orang nak masuk. Okay dah. Alright, so next. Yang ini 1.8919 bahagikan dengan smallest number of mole tadi. Okay, yang ini yang akan dapat 1.4, berapa teacher kira tadi? 96 kan? Kan? Okay, so teacher cakap dah. Cara pertama darabkan dengan, start dengan nombor 2 apa semua tu kan? So teacher nak ajar cara yang mudah. Lagi mudah daripada kita nak try tu kan? So cuba semua orang tukarkan yang ini dalam bentuk pecahan. Pakai kalkulator boleh. 1.496. Lepas tu tukarkan dalam bentuk pecahan. Boleh tak? Ataupun 1.5 lah kita buat. Jadi 187 over 125. 187? Sekejap. 187 over 125. Macam besar sangat. Kita ambil 1.5 sebab ini dah 9 dah ni. Dekat 1.5 tukar kepada apa ke nama tu? Pecahan. Pecahan tak wajar. 3 over 2. 3 over 2. Yes. 3/2. Macam ni. So nya macam mana kita nak, kan teacher kata kalau dapat dalam perpuluhan kita tak boleh ambil, kita tak boleh round off kalau perpuluhan macam ni. Tapi macam mana kita nak tahu? So cuba tukar dulu dalam bentuk pecahan yang kecil macam ni. Tadi awak dapat dalam 1.496, awak dapat dalam satu besar kan? Besar sangat kan? So nya try kita round off kan ini 1.49 ni jadi 1.5, awak akan dapat 3/2 sahaja. So okay, macam mana kita nak matikan pecahan ni
kita kena darab pecahan ni. Darab 2. Darab 2, yes. So semua kena darab 2. Itulah cara dia nak matikan pecahan. Ni kalau guna method kita tukar kepada pecahan. Tapi kalau awak rasa dah pening sangat, awak boleh guna cara yang teacher ajar tu lah. Start dengan 2, tak dapat lagi nombor bulat, darab dengan 3 pula. Okay, yang ini pula adalah satu lagi method yang cikgu lain minta semua ajar lah. Tukarkan kepada pecahan. Tukarkan kepada pecahan dan matikan nilai penyebut kat bawah tu. Matikan kalau sini, let's say sini 4/7 8/7 contoh. So nak matikan pecahan maknanya kena darab 7 lah kan. So semua kena darab 7. Macam tu lah. Faham tak? Ke tak clear? Ke dah susah? Faham. Kita dah tukar 3/2 ni, since kat bawah ni 2. So kita nak matikan penyebut kat bawah tu kita darab 2. Bila nak darab 2 semua orang akan terkesan sekali. So S darab 2, NA pun darab 2. So akan dapat kat sini 2, 2. Yang ni dah matikan 2 dia kan, dapatlah 3. So that's why empirical formula dia, formula adalah Na2S2O3. Ni yang teacher nak highlight sebenarnya. Okay, so next adalah soalan modul. Okay, boleh buka page 39 tak? Masing-masing ada modul kan, buat balik tak? Yang ini, page 39, muka surat 39. Yang ini rasanya tak ada orang buat lagi lah. Kan sebab teacher tak ajar cara dia ni. Okay, dalam page 39 teacher akan minta awak completekan semua soalan. Pertama sekali, dia bagi berat X. So kita tak tahulah X tu apa, elemen X. So satu lagi berat Y. Kita dah bagi macam tu. Lepas tu, to form a compound with formula XY3. Yang ini adalah simplest ratio dia. Maknanya X1, Y3. Okay, dia bagi dah macam tu kan. So tapi soalan dia tak tanya empirical formula. Sebab dia dah bagi formula kat bawah ni. Dia minta kita cari molar mass untuk elemen X tu. Macam mana cara dia? Okay, follow cara teacher, completekan dalam modul awak tu. Okay, kejap. Mass of element X tadi dia bagi 2.08. Tak perlu letak gram dah sebab sini dah ada gram. Satu lagi 4.26 gram. Lepas tu nak cari number of mole and mass over molar mass. Sekarang ni dalam soalan dia bagi Y sahaja. So soalan tanya X berapa molar mass dia. Soalan boleh tanya macam tu pula. Tapi method dia macam mana nak cari? Okay, nak cari number of mole, mass over molar mass. Okay, 2.08. Ada orang nak masuk. Teacher dah approve dah. Tak boleh masuk, okay. Okay, yang ini bahagikan kita tak tahu kan molar mass. Soalan minta cari kan, kita letak X. Macam tu. Lepas tu Y 4.26 bahagikan dengan Y yang dia bagi kat sini 35.5. Ni adalah klorin lah ni kan. Lepas tu tak tahu apa-apa kan? Tak tahu kan? Tetapi dia dah bagilah sini adalah empirical formula. Simplest ratio dia. EMF teacher buat empirical formula. So nya akan letak 1 kat sini. Macam mana teacher tahu 1? Sebab sini X tak ada apa-apa, kita assume 1. Okay, Y dia berapa kat sini? 3. So letaklah 3. So sekarang ni yang unknown adalah molar mass of elemen X. So macam mana kita nak selesaikan cara ni? Kita kena buat macam ni. So ini adalah nisbah tau. Table ni nisbah. So nisbah bermaksud bahagi. So macam mana nak buat? Mol X bahagi mol Y. Teacher buat dulu, nanti awak fahamkan. Sama dengan yang ini 1 dengan 3. 1 bahagi 3. Okey, salin dulu. Nanti kita try lagi buat soalan lain. Okey, so mol X yang ini. So substitute sahajalah masuk dalam yang ini. Tengok sini. 2.08. Yang inilah mol X bahagi X. Since dia mol X bahagi mol Y bahagi lagi dengan yang ini dapat berapa? Ni dapat berapa?
0.12. 0.1. Yes, 0.12 kan. Terus buat sini 0.12. Follow dulu, jangan pening lagi. So salin baliklah 1/3. Macam mana nak dapatkan X? Darab macam biasa je, 3 darab silang tu lah kan. So akan dapat macam ni. 3, 2, 0.8 bahagi X sama dengan, kalau 0.12 darabkan dengan 1 akan dapat balik 0.12. So macam mana nak selesaikan ini? Okey, ini darab dulu macam ni. 3. So 3 darab 2.08 dapat 6.24 over X. 0.12. Okey, cari X berapa? X kalau kita buat max punya cara memang max pun ni. Okay, ni. Kita buat satu-satu. Okay, X bawa naik akan dapat 6.24 sama dengan 0.12 X. Nak cari X ni kena pergi ke sana. So kita tukar kat sini lah. 24 bahagikan dengan 0.12. So ni basic max lah Kalau rasa sangkut kat situ, itu kena practice balik. So X sama dengan berapa agak-agak? Berapa? 52. Yes, 52. So since X ni adalah molar mass, so dia punya formula unit dia lah gram per mole. Itu cara dia Sebab soalan since dalam buku teks pun ada soalan macam ni, makanya tak mustahil akan keluar macam ni juga. Sebab tu teacher ajar. Apa-apa yang dalam buku teks memang teacher sentuh lah. Okay, so ini soalan yang melibatkan pencarian molar mass ataupun kita panggil relative atomic mass. Okay, so silap. Dia minta relative atomic mass kan, so relative tak perlu ada unit. Ni. Hati-hati kat situ. So tak payah ada unit lah. Alright, so next soalan nombor 4 pun bentuk yang sama juga. So boleh kita try buat. Alright, so elemen dia bagi Z dengan a compound bromine. Dia dah bagi sebut nama, tapi Z dia tak sebut apa dia. Tapi apa-apa pun kita buatlah dulu mass dia. So mass untuk Z 2.07 lah. Okay, react with bromine to form 3.67 gram of compound. Okay, dia dah kata sini compound. Maknanya hasil produk daripada Z tambah dengan BR tu akan dapat 3.67. So ini bukan hanya berat BR. Ini adalah berat BR combine dengan Z. So macam mana nak dapat BR? So nak dapat BR? Tolakkan. Yang ini compound yang dia produk dia tu kan. Tolakkan dengan berat Z tu, mass Z tu. Baru dapat yang BR. Sebab yang ini adalah berat compound yang selepas berlaku reaction. Selepas dia react dengan bromine. Z react dengan bromine. So berapakah berat bromine? Kalau kita dah tahu yang ini, dah tahu berat compound tu, tolak sajalah. So akan dapat 1.6. Okay. So 1.6. So number of mole next. Pakailah formula mass, molar mass. So buatlah kat sini. So dia minta apa? Calculate the relative atomic mass of Z. So bila dia minta relative atomic mass, kena pakai cara yang ke atas teacher tunjuk ni. So ni buatlah ni 2.07 Z. Kita tak tahu. So tak boleh nak buat apa-apa lah kat sini kan? Tak tahu. Tapi kalau BR 1.6 bahagi kecilnya lah. Bagi 80 akan dapat 0.02 mol. Okay, simplest ratio adalah yang ini, empirical formula ini. Okay, Z berapa? Z adalah 1. Okay, BR berapa? Tengok kat sini nombor kecil ni. So dia 2. Okay, macam mana kita nak cari relative atomic mass of Z? So macam teacher cakap tadi, ni adalah nisbah kan. So nisbah ni bermaksud bahagi. So yang ini bahagi dengan yang ini. Yang ini bahagi dengan yang ini. So kita buat macam ni. Mol Z bahagikan dengan mol BR sama dengan 1/2. So substitute masuk nilai dia. Since yang ini tak ada nilai, kita akan buat macam ni. Bagi Z bahagi dengan 0.02 sama dengan 1/2. So darab silang cross akan dapat 2.07 bahagi Z.
sama dengan 0.02 darab dengan 1 dapat balik 0.02. So selesaikan 2 darab 2.07. Dapatlah yang ni darab 4.14 bahagi Z. So ini. Okay, nak dapatkan Z kena darab lepas tu balik macam ni lah. Darab buat turun balik 4.14 bahagi 0.02. Kalau tak faham macam mana dapat ini, macam mana dapat ini, refer balik ini. Dia kena bertukar-tukar macam tu. Okay, so Z berapa? Z berapa? Siapa yang dapat? 207. Yes, 207. Tak perlu ada unit lah sebabnya relatif. Kalau dia cakap molar mass baru ada unit. Okay, itulah cara dia. So maknanya kalau rasa tak faham lagi, teacher ada record video ni. So teacher upload kat YouTube. So bila-bila masa saja boleh tengok. Refer pada video slot. Sebab sekarang kan tengah buat slot kan. Okay, so sekarang boleh tak kita buat nombor 6 pula. So nombor 5, since nombor 5 tu mudah je. So teacher tak masukkanlah dalam soalan ni. Teacher nak pergi terus nombor 6. Okay, jom buat sama-sama. Nanti kalau tak buat sama-sama nanti dia akan jadi apa agak-agak? Dia akan jadi homework. So tak nak homework tak? Okay, kita buat sama-sama. So ini adalah 2.58 gram of hydrocarbon. So hydrocarbon maknanya C dengan H. Okey, dalam hydrocarbon tu, sebab hydro ni adalah hydrogen, carbon is carbon lah. Sebab itulah dalam hydrocarbon ada C dengan H sahaja. Okey, so contains berapa? 2.16 gram of carbon. So dia bagi direct dah, contains untuk carbon adalah 2.16. Okay, so ini tak apalah kan, dia siap-siap buat table dah. Tapi dalam exam tak ada orang yang tolong buatkan table Yang ini awak kena buat sendiri, mass. Awak kena ingat lah mass, lepas mass number of mole, lepas tu ratio, mole ratio, lepas tu simplest ratio. Ini dia dah buat siap-siap dah. Okay, so H adalah, okay, berapakah mass H? Sedangkan yang ini adalah produk dia, dia dah gabung dah carbon dengan hidrogen kan. So ini adalah berat yang dah campur. So untuk mendapatkan berat hidrogen, tolaklah 2.58 tolakkan dengan berat karbon akan dapat berat hidrogen. Okay, mass lah, isim kita kena sebut. Okay, so number of mole, alah coeknya lah. Macam pun tak ni. Okay, number of mole dah bahagikan dengan 12. Akan dapat berapa? And 2.16 bahagi 12 dapat berapa? Kita kira lah. 2.16 bahagi 12. Dapat 0.18. Korang follow ke tak ni? Follow kan? Follow. Okay. Lepas tu 0.42 bahagi dengan 1 je lah. Hidrogen kan mass dia 1 je. Okay, dapat yang tu. Lepas tu next mole ratio ni perlu bahagikan dengan smallest number of mole yang C lah. So 0.18 bahagikan dengan 0.18 dapat 1. Okey, 0.42 bahagi dengan 0.18 akan dapat 2.33. Sekejap, 2.33? Sekejap kita tak kira lagi. Bahagi 2.3 bla 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 kan? Okey, so cuba kita try method yang baru teacher beritahu tu. Tukarkan kepada pecahan. Improper fractions, macam tak wajar. 7/3. Dapat 2/1/3, so sama dengan 7/3 lah kan? 7/3. Okay, so kita dapat macam ni dah. Nak matikan penyebut dia, kita kena darab 3. Nak matikan lah. So maknanya 3 lah yang whole number yang kita kena darabkan. So ni darab 3, yang ni pun kena darab 3. So boleh hapuskanlah 3 ni. So akan dapat sini 1 darab 3, 3. Yang ni 3 tu 7. Boleh? Boleh. Okey. Ni 3 darab 3, 7/3 darab 3. Matikan dia bagi dapatlah 7. So inilah dia empirical formula dia, C3H7. Okey, so seterusnya soalan last sekali. Ni teacher nak recap balik lah. Ingat tak lah macam mana nak cari molecular formula? So molecular formula dia ada formula dia. Ini.
formula sama dengan dalam kurungan empirical formula. Yang ini memang kena hafal tutup kurungan n. N ni bukan number of mole tetapi ini adalah integer, subscript. Nombor kecil, subscript. Contoh subscript macam mana? Yang ini C3H7, yang ini nombor kecil-kecil ni. Itulah subscript kita panggil. Okay, so jom cari. Cepat cari. So teacher pernah bagi tahu dalam video untuk mendapatkan nilai integer, kita perlu convert dua-dua ni dalam bentuk dalam maths. Empirical formula, kita dapat maths dia adalah hasil daripada jawapan ke atas. So kita boleh kira sendirilah. So molecular mass, molecular formula, dia bagi tak? Tak bagi ke? Dalam soalan? Yes, dia bagi. Ini adalah molecular formula ataupun molecular mass untuk hydrocarbon. So yang dalam soalan, yang dia bagi tu adalah untuk molecular formula. So nya macam inilah nak buat 86. So empirical formula of C3H7 tu kiralah dalam ni 12 darab 3 tambah 1 darab 7 N Okay, 86. Ni adalah molar mass untuk si empirical formula kita dapat tu. So akan dapat berapa ya? 43 N. So N, nak dapat N 86 bahagi 43 dapat 2. Kan? N dapat 2. So nya baru salin balik formula dia. Molecular formula dalam bentuk simbol. Molecular formula ni, formula tu dalam bentuk simbol. Ini adalah step untuk cari N. Untuk cari N kita kena tukarkan dalam bentuk mass kedua-duanya. Lepas tu untuk dapatkan simbol dia, iaitu formula dia, kita kena salin balik formula ni. Lepas tu C3H7 empirical formula tadi, yang ni N adalah 2. So darabkanlah 1 dengan 3 darab 2, 7 darab 2 dapatlah C6H14. Okey, dah complete dah lah kiranya apa tu? Modul tu kan? Yang percentage composition by mass dalam page 40 itu tak ada dah dalam syllabus awak sebab tu teacher tak ajar. Nanti kalau ajar ni lagi banyak calculations pula kan? Okey, so sekarang ni teacher ada bagi soalan ni, boleh tak tolong buat sekarang? Buat sekarang. Kalau tak nanti jadi homework je. Sebab since semalam dah teacher dah bagi banyak calculation dah, so teacher tak bercadang lah nak bagi homework dah. Selepas ni kita akan buat soalan revision. So since teacher dah tak ada masa nak tunggu awak siapkan, so teacher akan bincang satu-satulah. So okay, boleh try buat yang ni. Dengan yang ni sempat. Kita habis pukul 11.30 kan, so sempat insyaAllah. So teacher bagi masa sampai 2 soalan ya, 2 soalan. Teacher bagi sampai 10 minit ke? Buat dia, buka je team tu senang. So ada lagi 2 orang tak? 2 orang ke 3 orang? 3 orang tak ada. So kalau ada soalan, buka je lah mic tu, jangan malu-malu. Berapa akan dapat? So soalan tanya relative atomic mass, makanya buatlah method yang teacher ajar kat atas tu.
Dah siap ke untuk at least satu soalan? Siap dah ke? Satu soalan, satu lagi. Belum. Satu lagi. Jawapan untuk soalan pertama tu, supposedly you should get 31. Dan satu lagi soalan supposedly you dapat 16. Kalau tak dapat tu tak apalah, nanti teacher tunjuk. Aduh, PDPR kali ni memang hectic gila untuk teacher lah, tadi teacher share. Sebab form 5 pun calculations yang gila-gila punya banyak, dengan form 4 pun bertembung pula, more konsep, terlalu banyak latihan teacher kena sediakan. Tapi teacher siang jugalah kat student kan, sebab banyak calculation, tapi nak tak nak macam mana PDPR macam ni memang kena push lah. So ada a few of you yang tak hantar lagi homework tu, tolong buat. And then homework yang baru ni setakat ni alhamdulillah lah teacher rasa boleh follow. Semua boleh follow cara yang teacher tunjuk dalam video tu, tapi ada a few of you yang mungkin tak tengok video teacher tu yang jadi salah step tu, yang tak buat more ratio ke, skip tu besar kalau tak buat more ratio tu maksudnya dah skip satu step yang banyak markah, yang efek markah lah. Kadang-kadang tak dapat markah kalau step tu tak ada. Sebab number of more ratio semua berkait. Soalnya rasanya dah terlalu banyak dah homework yang kerja yang teacher bagi, so harapnya awak buatlah revision tu awak diri sendiri Diri sendiri kena ada effort juga. Okay. So teacher tunggu lagi 5 minit untuk awak siapkan. Tolong Teacher, buat soalan nombor 2 tu jawapan dia apa? 16. Nampak tak? Sekejap, kita tengok. 0.5 gram. Tak dapat PQ2. Teacher, kalau macam yang number of mole tu kan, yang 4Q, kan 5 kena bahagi. Oh, okay, siap. Q, Tak, saya silap buat, tak apa teacher. Okay. 5.32. Kita try. Teacher baru tak jawapan, teacher tak buat calculation pun. Sebab soalan yang teacher ambil ni dia bagi adalah objektif. So jawapan dia 31. So teacher pun memang kena buat jugalah. Okay. Boleh dah ke? Nanti kelas monitor Nazim dengan Aizuddin nanti bagi tahu attendance, update attendance kat teacher. Teacher, kalau macam number of mole tu kan, kalau dapat 0.15625, so ambil semua tu ke atau ambil 0. Jangan ambil semua, ambil 3 ataupun 4 saja. Paling panjang tu 4 je lah. Alright. So dapat berapa? Tak ada kan? .15. 10.50 nanti kita discuss. 6. Dapat sini 5.6. 1, 2, 10.26. Teacher, Ya, apa jawapan untuk soalan nombor 2? 2 tu kan? 16. Dapat tak? Dia akan dapat dalam
16.0 something teacher buat tadi. Kan? So ambil 16 je lah. Okay. Okay. Dah boleh dah ke? Teacher nak bincang terus lah. Sekejap lagi nak bincang soalan untuk revision tu. Okay, so sekarang ni soalan bagi mass metal M, ini adalah elemen lah. Lepas tu combine with 0.8 gram of oxygen to form a compound. So ni dia bagi empirical formula siap-siap, dia minta kita cari RAM. Okay, so bila dia kalau jumpa je perkataan empirical formula mestilah kena buat table. So buatlah table. Ni teacher tak buat table lah sangat, teacher buat macam ni je. Okay, so ada berapa elemen yang ada? M dengan O. So mass gram 0.62. Ini direct je, dia bagi setiap satu. Dia tak payah nak kita tolak ke apa kan terus. Dan next, number of mole, teacher buat N. Buat ringkas je, tapi kalau dalam exam buat penuh buat penuh. 0.62 gram, M dia punya molar mass je. Tak tahu lah kan, dia minta molar mass RAM untuk M. So 0.8 bahagikan dengan 16, ni tak ada lah. So ini akan dapat berapa? 0.05. Okay, next, simplest ratio adalah dia bagi 2 dengan 5. Betul. Alright, so bolehlah kita buat step yang untuk carikan molar mass. So step dia adalah, ni kalau nak skip yang ni tak apa kita nak tunjuk je mole, tak ada E. Mole bagi mole O dapat 2/5. So masukkan nilai yang ini dengan yang ini. 0.62 M bahagikan dengan 0.05 sama dengan 2/5. So seterusnya kat sini 5 0.62 bagi dengan M dapat 0. Yang ini darab 0.05 darab 2 akan dapat 0.10. So nak cari M, ni darabkan dulu. So 5 darab 0.62 dapat 3.1. So nak cari M, 3.1 bagi 0. Betul kan? Betul kan? Betul kan? Betul ke? Betul. Betul. Okay, akan dapat M equal to 31. Okay, siapa yang tersangkut ke ataupun dia tidur sekejap, dia tunggu teacher jawab, salin lah. Ini memang dugaan ni kalau slot pagi-pagi. Petang pun sama. Dugaan semua lah kalau kelas. Okay, so yang ini pun sama juga. Ikutlah step teacher buat ni boleh? Dapat dia, mestilah dapat apa tu nak buat? Q equal to 16. Okay? Alright, so habis untuk, habis dah kan? Tak ada lah. Okay, itulah yang teacher nak discusskan untuk hari ni. Okay. So next, buka masing-masing tolong buka yang ni ataupun dah dapat dalam hari tu last day sebelum balik tu dapat dah kan yang ni kan? Cuba ada seorang kawan awak je yang tak dapat, teacher dah bagi dalam bentuk soft copy dah. Ada ke tak ada? Ke ada yang hilang? Kalau ada yang hilang teacher nak bagi soft copy ni kat Telegram. Ada. Alright, so terus kita buat. So kalau boleh habis awal slot kita habislah awal Okay, so pertama sekali inilah kalau awak tanya kan teacher soalan masuk macam mana? Macam ni lah. Nak kata sebiji-sebiji pun lebih kurang lah. So nak tak nak awak kena buat lah. Kalau kena buat confirm lah dapat 100% ke, dapat dan 90 lebih ke. Alright, so pertama sekali soalan ni adalah soalan yang exam yang akan masuk adalah chapter 2 dan juga chapter 3. Okay, chapter 2 dia tak ada banyak calculation pun, tak ada calculation sangat pun, kirakan neutron semua tu je lah. Tapi bila masuk chapter 3 ni terlalu banyak calculation. So itulah kontra dia. So terus pergi yang pertama, what is meant by proton number? Siapa yang nak buat? What is mean proton number? Apa maksud dia? The number of proton. Yes, tapi tak lengkap lagi tu. The number of protons in, kat
kat mana proton tu berada? Proton ada kat mana? Kat shell ke? Tak tahu dah tu. Nukleus. Yes, dalam Nukleus. nukleus ada proton dengan neutron, yang ada charge hanyalah proton. So proton bercharge positif. Elektron yang ada kat shell, elektron tu bergerak kat shell. Dia negatif. So ini in the nucleus. Kalau sampai sini je boleh dapat markah. Kalau sampai the number of proton tak dapat markah. Kalau the number of proton in the nucleus of an atom. Kalau stop sampai nucleus pun tak apa. Janji ada perkataan sebab kita nak tengok student faham tak proton number tu dia tahu apa, lepas tu dia kat manakah proton tu terletak. Dia dalam nukleus. Contoh yang ni lah, contoh Cl. So proton dekat sini lah. So elektron kat shell. Yang inilah yang kita akan jumpa balik dalam predictable ni. Okay, so what is the neutron number of B? So macam mana nak cari neutron number? Proton tambah dengan Neutron. neutron. Proton tambah neutron. So B 8 tambah 8. Alah senangnya soalan exam 16. Dia bukannya 100% ambil kat sini lah, tapi lebih kurang. Macam tu lah dia. Okay, C. So how many electron in A atom? So A atom means that atom ni adalah dalam keadaan neutral. Bila neutral, number of proton akan jadi sama dengan number of electron. Yang berubah apabila dia jadi ion. Kalau teacher recap balik, ions ni bermaksud ada positif, ada negatif. Positif maknanya dia derma. Dia nak masuk. Lutfi, Allah apa khabar Lutfi? Baru nak masuk nak. Masuklah Lutfi, jemput. Okay, so atom dia neutral. Kalau dia berubah jadi ions bermakna atom tu ada perubahan elektron. Sama ada dia memberi, sama ada dia menerima. Kalau memberi ni ibaratnya macam sedekah. Bila sedekah benda tu positif kan. So that's why lah kita, ni cara nak ingat So that's why lah kita letak dia as a positive ions macam tu lah. Positive ion maksudnya dia donate elektron. So contoh kalau Na+. Berapa dia donate ni? Berapa elektron dia donate? Satu. Yes. Kalau lah calcium 2+, maknanya dia donate 2 elektron. Okey, kalau berlaku pertambahan elektron maknanya dia menerima. So bila dia menerima dia akan jadi negatif. Bising anakku. Okey, so apakah bilangan elektron in A? Okey, A. Agak-agak nak pilih yang mana? Berapa elektron kat A? Berapa? 3. Sebab apa? Teacher cakap dah neutral mestilah proton sama dengan elektron. So ni lah. Proton number of A is 3, so electron number pun 3 sebab dia dalam bentuk atom, dia neutral, dalam keadaan neutral. Okay. Apa lagi dia tanya? Write the electron arrangement of A. So macam mana nak buat? Kita start shell yang pertama 2, next shell tu baru boleh jadi 8. Ni nanti kita akan belajar dalam predictable. 2, 1. Since dia ada 3, shell yang pertama kena letak 2 saja maksimum elektron, shell yang kedua boleh sampai 8. Seterusnya boleh sampai 8. So since dia ada 3 saja, so 2, so ada balance lagi 1 dia letak kat second shell. Macam tu lah. Ni shell pertama, ni shell kedua. Macam mana kita nak buat electron arrangement? 2.1 macam tu. So dapatlah 2 markah. So biasanya student kalau dia nak cepat kan dia tinggal soalan ni dapat 1 markah je. Okay, so next. Alright, so still lagi chapter 2 ni. So how many neutron in D? Neutron, dia bagi apa? Proton dengan neutron. Nak dapat neutron macam mana? Nak dapat neutron? Proton tolak nukleon. Terbalik. Nukleon tolak proton. Nukleon tolak proton. Sebab apa? Nilai nukleon mesti lagi besar daripada proton. Sebab nukleon ni adalah hasil pertambahan P dengan N kan. So nilai dia mesti besar lah daripada proton. Okay, so berapa? Yang inilah D. Okay, 24 tolak 12. Akan dapat 12. Mana satu kan isotop. Okay, isotop ni fahamkan balik. Isotop ni dia ada apa yang sama? Number of apa yang sama? Tak ingat dah. Yes, number of proton dia sama.
Tapi yang berbeza tu nucleon number. Contoh A. Contohnya 35, 17. Satu A, 37, 17. So ini adalah isotop sebab isotop number of proton dia sama. Yang berbeza yang ini, yang kat atas tu. Ataupun boleh kata juga number of neutron pun berbeza. Nucleon number berbeza ataupun neutron yang berbeza. So yang mana satu isotop, yang number of proton yang sama lah. A and C. Okay, so what, yang ini memang famous. Memang dia suka sangat tanya meaning of isotope. So apakah maksud dia? Teacher tulis terus lah Atoms of the same element with the same number of proton. Sampai situ je tak dapat markah but different neutron number ataupun number of neutron. Kalau tak nak buat number of neutron, satu lagi jawapan boleh terima. Different nucleon number. Pilih antara satu lah, jangan jawab dua-dua. Okay. Faham tak? Okay. So ini adalah atoms of the same elements, elemen yang sama A dengan A. Betul? With the same number of proton, with the, but different neutron number. Kalau tak nak buat neutron number, tukar nucleon number. Baru dapat satu markah. Okay, contoh isotop. Dalam nota teacher ada banyak jenis isotop. And nyatakan kegunaan dia. Dalam English tak cakap pun nak kegunaan kan? And the use. Tambah the use of the isotope lah. Okay, antara contoh dia cobalt. Ini kena hafal. Cobalt 16 for apa? Cobalt 16. Kill cancer cell. Ni kan? Boleh pilih lah yang mana-mana isotop yang awak tahu. Banyak banyak. Okay, so next E. Draw the structure, atomic structure of B. B apa dia? B ada proton number, okay. So bila atomic structure, kena buat lukisan. So lukisan ni kita kena tahu number of electron. So since dalam ni tak ada number of electron, kita nak refer siapa kalau atom? Proton. Yes, proton number sebab atom dia ada nilai yang sama, elektron sama dengan proton. So macam mana nak buat? Kalau structure maksudnya rajah, lukis. B buat kat tengah-tengah tu. Lepas tu shell yang pertama dengan shell yang dia ada berapa? Proton number 8. So buat macam ni dulu. 2. So second shell kena ada 8 kan? So cukuplah 6. 2, 6. Okay, shell pertama wajib letak 2 sahaja. First shell, second shell boleh isi 8 maksimum. So since dia ada lagi 6, so cukuplah untuk sampai second shell. So since dia ada ni kan, ni adalah first shell, ni second shell, maknanya dia ada 2 shell. So buat macam ni. Okay, buatlah macam ni. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Benda ni akan jumpa kat chapter 4 dan chapter 5. Berpanjangan je kisah dia. So ini adalah jawapan dia. 2 markah. Alright, so next dah masuk chapter 3. Okay, so dia tanya dah, ions, bila ions mesti ada ions dengan anions. Apakah maksud anions? Dia simple je maksud dia, apa dia? Negative ions. Yes, negative ions. Negatively charged ions. Yes, betul juga. Negatively, charged ion. Mungkin boleh jadi exam dia tanya cat ions. Mana tahu. Cat ions adalah positively charged ion. Kalau dia tanya cat ion lah. Okay.
So next, mudah. Dia mudah kenapa? Sebab dia dah bagi dah. Kalau ikutkan hati tak nak bagi ni, hafal sendiri. Charge dia. Okay, sodium chloride dia tak ada kaitan pun dengan, tak ada kaitan. Memang kena hafal. So sodium Na, chloride adalah datangnya daripada chlorine. So chloride, apakah charge untuk sodium? Dia bagi tak ni? Dia bagi kan? Tak bagi yang ni. Ni. Dia bagi Cl sahaja. Sodium apa charge sodium? Tak tahu kan? 2+. So Cl minus. So macam mana kita nak buat chemical formula? So since ni ada satu dia kan, dia cross, dua-dua akan dapat satu. So tak ada apa-apa lah kat situ. Jadilah NaCl sahaja. Sebab dalam chemistry kita tak payah letak macam ni Na1Cl1. Salah. Ni salah. Tak payah letak apa-apa. Okay, magnesium nitrate dia bagi dah kat sini. Mungkin susah kot. Ini Magnesium dengan nitrate. So magnesium ada 2 plus. Nitrate NO3 minus. So bila awak cross, 2 tu akan pergi kat nitrate. So akan jadi macam ni Mg dalam kurungan, sebab nitrate ni dia lebih daripada satu atom, 2. Macam tu Kalau buat macam ni, tiba-tiba ada halal gap macam ni, salah Penjarakan tak boleh ada untuk chemical formula dia tak ikut SOP macam ni rapat sikit. Okay, sudah. Yang inilah yang ditunggu-tunggu, balance chemical equations between apa? Magnesium metal. Kalau metal maksudnya atom. Okay, so buat sini. Terus buat, tambah. Dia nak balance chemical equations kan? Maksudnya buat dalam bentuk formula lah. Kalau dia kata in word equations, word kena tulis magnesium. Macam ni dia bagi words lah. Okay, nitric acid. Semalam teacher ada bagi tahu macam manakah chemical formula untuk nitric acid. HNO3. Yes, HNO. Kalau sulfuric acid, H2SO4. Apa lagi teacher bagi semalam? HCl. HCl. Okay. Okay, ni nitric acid. Akan dapat, dia dah bagi tahu siap-siap dah. So tak payah nak pening-pening. So magnesium nitrate, MgNO3. Okay, yang ni teacher nak tegur sikit. Gas. Ada yang buat H saja kan? Teacher bagi tahu banyak kali dah. Gas, dia adalah diatomic. Di ni bermaksud dua. Dia kena buat macam ni. Sebab tu kalau buat H saja dia akan effect banyak benda dari segi balancing lah. So since sini ada 2, so ni tak balance lagi sebab hidrogen belah ni ada 2, hidrogen sini ada 1. So kita letak 2 sini. Okay, so cukup tak 2? And then nitrate ni ada 2 dah ni pun ada 2. So balance lah. Barulah dapat markah. Macam mana markah diberi? Satu markah adalah correct chemical formula. Satu lagi markah balancing. Okay, kalau salah molecular chemical formula, automatically salah balancing. Itulah cara dia. Sini depan dia. So yang ini interpret chemical equation qualitatively dengan quantitatively. Bagaimanakah dia? Tak ingat lah. Dia macam ni tau. Ini adalah daripada mole ratio. Macam mana buat? Contoh kan. 1 mole tu. Okay, apa yang kita nak buat sekarang ni? Aku dah susah nak sebut. Qualitatively menyebut reaktan apa dengan produk apa. Satu lagi quantitatively adalah nombor coefficients yang ada di depan. So macam mana nak buat dalam bentuk ayat yang ini, quality dengan quantity ni, so macam ni. 1 mole. Sebab apa 1 mole? Sebab kat depan magnesium ni tak ada apa-apa. Kita nak start dengan magnesium lah, ikut turutan. 1 mole of siapa? Magnesium. Semua kena hija kecuali nombor. Okay, tambah ni apa maksud dia? React. Betul? React with berapa mol kat sini? 2 mol of
nitric acid. So nombor ni adalah kuantiti, kualiti dia adalah nama-nama reaktan dan juga produk. So 2 mol of nitric acid, ni apa maksud dia? Produce. To produce ataupun produce, to produce. Berapa mol untuk magnesium nitrate? 1 mol of magnesium. Senang je. Dia macam balancekan dulu. Tapi kalau salah balance kat atas ni, salah lah yang kat bawah. 1 mol of magnesium nitrate. Kalau yang ini bukannya react yang ini kalau kat produk plus ni adalah N, dan. And 1 mol of hydrogen gas. Kalau dari segi qualitatively mungkin tak ada masalah sebab sini dia dah bagi. Yang jadi masalahnya kalau awak salah balance, quantitatively akan menjadi salah. So nya kosong terus. Ni adalah cara dia. Ni senang je. Senang je. Okay, untuk pengetahuan awak, yang ini kalau dalam stoichiometry kita buat nisbah-nisbah kan. Masa batch awak dengan batch sebelum ni je yang diterima. Sebelum ni SPM dia kena buat ayat panjang macam ni untuk mole ratio. So sekarangnya buat ayat macam ni mudah lah kan, tak payah banyak masa nak mengarang panjang-panjang. Ni adalah ayat mole ratio lah ni. Sekarang kita buat dalam bentuk nisbah, lagi mudah skema jawapan dia. Okay, so next D. Okay, D calculate. Jom kita calculate. So calculate the mass of magnesium when, okay, guna balance chemical equation yang sama sebabnya adalah daripada reactions yang ke atas ni. Okay, so rasanya dah expert dah semua orang ni. So magnesium tambah HNO3, teacher kata dah mesti kena ada balance chemical equations baru boleh start dengan calculations. Kalau tak balance, kalau start kat situ, bye-bye lah. Okay, so next dah ada balance chemical equations, so barulah kita senaraikan information yang dia bagi. Dia bagi tentang siapa? Dia bagi tentang hydrogen gas, so buat kat sini. Volume 6.8 dm3. So dia mesti kalau ada volume mesti ada molar volume. Dia bagi dah room conditions kan 24. Okay. Alright, so ini adalah information yang dia bagi dan soalan dia minta cari magnesium. So kita ada dua kuantiti dah sekarang. Sebenarnya mole ratio mestilah antara dua kuantiti itu. So pertama sekali selesaikan yang ini dulu, cari number of mole dia dulu. Number of mole informations. Number of mole of siapa? Hydrogen gas. So ini adalah information. And 6.8 dm3 bahagikan dengan 24 dm3 per mole will get 0.2833. Ni yang teacher dah calculate tadi tau. Kalau teacher salah tekan calculator ke tak sama dengan awak, bagi tahu. Okay, so dapat yang ni. Kalau nak buat 0.283 pun tak payah panjang-panjang. Okay, nombor 2, mole ratio. Antara siapa dengan siapa mestilah yang informations dengan yang soalan tanya. So since dia 1 mole, so 1 mole H2, 1 mole magnesium. Okay, lepas tu tulis berapakah dia punya mole tu kan. So kita tahu dah nisbah 1 dengan 1, so akan dapat number of mole yang sama. Of siapa X ni adalah hydrogen gas. Tengok pada magnesium, sorry. Ni X lah ni. Okay, dah dapat tu barulah boleh cari mass. Sebab dah dapat dah number of mole of magnesium kan. Cari mass of magnesium, pakai formula mass over molar mass. So nya mass, nak cari mass kan, mass number of mole darab dengan molar mass of magnesium. So 0.2833 mol darab dengan molar mass untuk magnesium 24 gram per mol. So final answer is 6.8 gram of magnesium. Kalau tak letak magnesium ni tak apa lagi, tapi unit ni, kalau tak letak unit, final answer salah, hilang markah juga. Okay, so itulah cara dia.
Yang ini dulu lah yang teacher cakap ni. Dulu-dulu kena buat macam ni. 1 mole of H2 is produced by, tak boleh buat ayat nisbah. Sekarang boleh dah buat ayat nisbah. Okay, mudah sikit. Alright, so 4. Okay, last sebelum kita habis kelas. Okay, 4 ni, okay. Yang ini memang wajib tahu. Wajib tahu. Ni eksperimen yang sangat penting. Satu lagi, copper oxide. So since magnesium adalah salah satu reactive metal, so dia senang nak react dengan oksigen kat environment. Sebab tu kita pakai macam ni. Kalau yang satu lagi CuO tak boleh pakai pemanasan macam ni disebabkan CuO tu terlalu lemah, less reactive. So dia tak boleh react dengan oksigen kat luar pun, dia terlalu lemah. So macam mana nak buat? Kita perlukan hydrogen gas. So hydrogen gas dapat daripada siapa? Daripada reactions metal dengan acid. Tengok balik nanti. Okay? Alright. So ini adalah magnesium oxide. Sekarang ni dia bagi set-set dah table. Okay, write the balance chemical equation between magnesium dengan oxygen gas. Sama ada nak buat kat bawah ni kosong ataupun buat kat space ni, tak apa. Buatlah. Kita buat kat sini. Magnesium tambah dengan oxygen. Sekali lagi jumpa gas. Oxygen, gas. So tak boleh buat O saja, kena buat 2. Okay, dapat MgO. Sebab dia tak ada partner kan. So dia partner lah antara dua ni. A dengan B ni. So tak balance lagi sebabkan oksigen sini ada 2. Sini ada 1 je. So letak 2. Tak balance juga untuk magnesium. So letaklah 2. So barulah balance. Alright, so next is what is the purpose of rubbing the magnesium ribbon with the sandpaper? Ingat lagi tak kenapa kita kena polish dia dengan sandpaper? Kenapa? Untuk buang apa? Untuk buang dia ada dekat atas layer tu. Yes. Sebab metal ni reaktif. So metal reaktif ni dia akan, kalau letak saja kat luar pun dia akan dah ada MgO. Tapi since kita nak buat eksperimen, so kita nak yang betul-betul magnesium, kita kena polish lah dulu untuk remove the oxide layer on its surface, ataupun nak cakap on the surface of the metal pun boleh. Alright, so how to determine the reactions between magnesium and oxygen gas completed? Teacher ada pernah bagi tahu. Teacher pernah minta awak buat soalan ni. Macam mana kita nak tahu sama ada magnesium tu dah completely react? Kita kena buat macam ni. Mungkin lupa kot, repeat the heating. Sebab tu setiap apa yang teacher minta awak buat tu semua penting Precaution step yang kita buat dalam eksperimen mesti akan tanya dalam soalan. Okay, tapi saling je ni. Weighing, proses, repeat lah sampailah dalam 2-3 kali jugalah. Repeat sampailah constant mass tu tak berubah pun. Last kali memang sama gitu je. InsyaAllah nanti naik sekolah, kita tak tahu lah, mungkin bulan 8 ke, boleh tak tahu. Kita tak tahu macam mana COVID ni. So tapi eksperimen ni wajib dibuat, kita akan buat insyaAllah. Okay, so next is determine the empirical formula. Ini kena buat table. Jom. Teacher tak nak bagi homework, teacher nak terus buat. Okay, so empirical formula mestilah buat table. Melainkan dia bagi molecular formula, dia minta kita cari empirical formula, tu lain cerita, dia tak payah buat table. Ni dia tanya empirical formula. So terus buat table cantik-cantik. Elemen yang apa terlibat Mg dengan O. Okay. Then buat mass gram. Berapa berat yang kita dapat ni? Okay, yang ini berat nak dapat kat sini. So macam mana dapat berat magnesium? Kita kena tolakkan dengan yang atas sebab kita tak nak crucible dengan lead ni kan. So ni kita tolak dengan yang ni. So dia akan cancel dapat magnesium sahaja. So berapa dapat? 21.4 dulu tolak 21.3. 0.12 kan? Kalau oksigen, oxide. So kita nak oxide kan? So kita tak nak crucible, tak nak lead, tak nak magnesium, tolak dengan yang orang atas ni. Sebab atas ni crucible, lead dengan magnesium. So cancel macam tu. So ni tolak dengan yang ni. Dapatlah oksigen saja. Oxide tu adalah oksigen lah. Okay, so akan dapat 21.50 tolak 21.42. Jangan tidur ya, buat ya.
Okay, so next number of mole. 0.12 bahagikan dengan magnesium, molar-mass magnesium dibagi dalam soalan. So akan dapat 0.05 mol. Sorry. Kejap. 2 bagi 24. Yes. Ada 2 kali kosongnya 0.005. Satu lagi 0.08 bahagikan dengan 16 dapat 0.005 juga. Okay, so next. Mole ratio 0.05. Since dua-dua sama, dua-dua lah bahagi dengan nombor yang sama. So memang ini eksperimen ni jadilah sebabnya memang ikut teori dia kena dapat MGO. The simplest ratio 1:1, so empirical formula is MGO. Okay, so next dia tanya empirical formula, yang ni, alah mudahnya soalan. Okay, so terus buat B. Nak cari N dulu kan? Ni minta ni kan? So teacher buat EMF tapi dalam exam jangan buat. Jangan buat singkatan short form tu. So yang ni molecular formula dia bagi 84. So nya, lama aku tak boleh buat 84. EMF untuk MGO 24 tambah 16 kan? 24 dapat 40. Betul ke? 44 dan Betul. lah je ni. 40. Cuba cari N. Sepatutnya tak apalah. Dapat 2.1 kan? So kita ambil 2 je. So nya molecular formula dia taklah ni tanya pasal siapa ni? Patutlah kawan-kawan. Ni bukan MG, move on. C3H6. Okay. So yang soalan ni dah tak berkait dah dengan soalan atas. Okay, berapakah? Carikan molar mass untuk C3H6. Tolong. Ini. 12 darab 3, 36. Tambahkan dengan 6. 42. 42. So 84 bagi 42 dapat N dapatlah 2. So no, kiranya soalan ni tak berkait dengan atas lah. C3 H6 2 akan dapat C6H12. Yes. That's the answer. Alright. So habislah untuk slot kita kali ni. So nanti teacher, siapa-siapa yang tak sempat nak salin semua ni, sebab yang ni wajib kalau nak score exam kan. So teacher akan upload video kat YouTube lah. Siapa nak tengok, siapa rasa dah complete semua benda, tak apa. Alright, so ini kali ni sampai sini sajalah kita punya slot. Dan hari apa yang slot akan datang? Sebabnya hari slot yang akan datang tu yang last kali. Kita jumpa balik hari Selasa quiz. Quiz chapter 4. Okay? Quiz Google Form, dalam Google Form. Alright, so thank you semua. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Okay, teacher. Thank you, teacher.